ni. Khas tu apa dia? Sifat yang ada pada apa? Pada sesuatu perkara yang mana khusus pada dia, tak ada pada orang lain. Kan? Ingat tak? Tapi kalau am, sifat yang ada pada sesuatu perkara tapi apa? Ada pada orang lain. Sifat apa dia? Kalau am apa dia? Berjalan. Kan? Kalau sifat yang khas, baca kitab kan tadi apa? Menulis. Baca kitab, menulis. Jadi kita apa? Benda tu sifat apa? Yang khusus. Jadi kalau pentaklifan kita, kan? Pentaklifan kita, kita meletakkan jinsin qarib. Jinsin qarib tu apa dia? Mana jinsin qarib? Haiwan. Dan kita letakkan haiwan, lepas tu kita letakkan khassah. Khassah bagi manusia apa dia? Menulis tadi. Kan? Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai apa? Hayawanun katibun. Yang menulis. Ataupun qari'un, yang membaca. Contoh penceramah. Khatibun. Kan contoh kan bahasa Arab lah. Kan Melayu bukan binatang, haiwan. Binatang lain. Haiwan yang bercerita. Itu pun haiwan yang apa? Berceramah. Haiwan yang menulis. Haiwan yang boleh nampak tak? Okay, itu yang definisi dia. Kena faham itu dulu. Okay. Kemudian ta'rif bil lafzi adalah kita nak memperkenalkan, meletakkan definisi bukan melalui jinsin ke apa ni. Tapi lafzi ni kita bagi apa? Kita bagi kata serti kepada dia. Macam mana? Macam mana tu? Kalau contoh orang kata segan apa segan? Saya tak benda apa segan ni? Kita payah apa tak kata jinsu, kita kata tahu dah segan ni pemalas. Kita bagi apa kata seerti tu untuk memperkenalkan kepada dia benda yang tak faham tadi. Boleh faham tak? Nampak? Tak faham? Yang ketiga faham? Okey. Yang ketiga ni, maksudnya kita meletakkan definisi tu bukan melalui benda-benda ni. Tak payah fikir benda-benda ni. Kan? Fikir jinsun ke qarib wadak. Kita bagi kalimat seerti yang lebih jelas. Lebih jelas kepada muradif dia, yang lebih terang makna dia. Contoh kita kata apa dia? Kita kata lafaz tadi segan. Kan? Segan kadang-kadang orang tak faham. Tapi kalau kita sebut malas, orang faham tak? Malas kan? Jadi kita bawa perkataan apa? Perkataan malas tadi tu digunakan untuk apa? Menerangkan perkataan segan tadi. Kerana malas ni penggunaan dia lebih terang dan juga jelas. Boleh faham tak? Okey, lagi apa lagi? Seribeh. Tak seribeh. Seribeh apa seribeh? Mesti tak tahu kan? Dah tambah seribeh kan? Jadi kita kata apa? Dalam bahasa Inggeris serabut. Serabut kan? Ataupun lagi bahasa apa lagi? Macam bahasa ni lah, bahasa kalau bui 9 ni apa? Eden apa? Kayak Eden. Apa dia Eden? Saya kan? Saya kan? Saya contoh. Itu dia bagi sebagai takrif bil lafzi. Senang je ya. Settle. Cuma nak kena nilai pertama ni nak biasakan dengan istilah dulu. Bila kita sebut am, bila kita sebut khas, bila kita sebut jins, bila kita sebut apa, kan? Nak beri faham yang tu je tu. Okay, settle lah? Settle. Dan kemudian dia kata dalam definisi itu utamanya had ni, kita kata apa? Dia mesti mengikuti syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu apa dia? Dia kata syarat-syarat tertentu tu mesti dia kata apa? Mesti yang pertama dipanggil sebagai muttarid munakis. Tapi kalau muttarid munakis ni bahasa Arab dia kata kalau ada takrif, ada benda yang ditakrifkan. Benda tu rumit sikit. Jadi kita tangguh dulu benda tu. Kan dia panggil muttarid munakis ni syarat pertama. Syarat kedua dia tak boleh buat apa? Majaz. Bahasa kiasan. Bahasa kiasan ni benda apa? Benda yang rumit. Kalau kita jadikan sebagai apa? Benda yang digunakan dalam definisi, makin tambah rumit lah. Makin orang yang tak faham.
Nampak? Dan ketiga, mesti tak boleh sebut atau. Atau membawa makna syak. Contohnya macam mana? Apakah takrif manusia? Manusia ni hayawan atau... Tapi atau tu dia macam ni, hayawan atau pepejal. Pepejal ke hayawan? Dia macam apa? Dia macam tak pasti. Maka dalam definisi tu tak boleh apa? Tak boleh sebut atau. Tapi atau yang membawa makna syak lah. Kan? Boleh? Lagi seterusnya dia kata بما يجب بالمشتركين من القضية يمكن تبقى settle menakis terdiri dari simbolifik. Ya, tiga ni dulu. Sama tiga ni dulu. Apa dia Ustaz Mutarik munakis ni kami tak tahu, tak faham juga ni. Macam ni. Mutarik munakis ni maksudnya apa dia? Kita kata melazimi dengan dipahaminya takrif tersebut. Apa dia? Kita akan nampak apa benda yang ditakrifkan. Contoh kalau kita kata apa dia? Bagi contoh ni. Contoh. Kita kata kita nak kenalkan orang berkenaan dengan telefon. Dia tak tahu langsung benda apa telefon tu. Boleh? Kita nak bagi takrif ni, nak bagi dia faham. Kita sebut telefon ni adalah benda yang keras. Kita stop kat situ. Jelas tak? Tak, maksudnya kita kata, yalah telefon tu benda keras. Tapi benda keras tu terlampau umum. Terlampau general untuk nak memberi pentafsiran yang tepat. Kan? Kalaulah kita kata telefon itu adalah alat komunikasi, lagi jelas tak? Lagi jelas kan? Tapi alat komunikasi kan banyak orang. Payah tidak tahu. Ada internet, ada apa? Apa lagi? Macam mana tak boleh telefon kan? Alat komunikasi yang boleh dibuat mana saja. Komputer buat saja lah. Saiz kecil. Besar kecil, Lampu besar. Lampu. Telefon lampu. Semua ada lampu. Nak bagi misal tu kita dah fikir tau. Tu orang kata apa, bila pembahagian definisi berdasarkan apa? Berdasarkan pembahagian yang dibuat oleh Aristotle. Kalau dipanggil sebagai pembahagian hak ni adalah pembahagian ataupun definisi yang betul-betul kena tepat bertepatan dengan hakikat satu benda tu. Definisi hak. Definisi hak adalah apa? Definisi yang bertepatan dengan hakikat satu perkara tu. Bila kita kata kita nak cari sesuatu definisi yang bertepatan dengan satu hakikat satu perkara tu, manusia mampu ke? Boleh kan? Kita bahagian hakikat manusia pun payah, betul tak? Kita nak kaji, medik dah kaji habis tak? Kita manusia tak habis. Tak boleh ni. Ada maksudnya tak boleh. Hakikat roh pun tak boleh cerita lagi. Betul tak? Jadi kita kata apa yang dibuat oleh Aristotle berkaitan dengan takrif, percubaan takrif bil had ni adalah sebenarnya nak dekat mustahil lah. Tapi cuma percubaan itu tak masalah lah, boleh lah cubaan kita. Tapi kebanyakan definisi yang kita buat, definisi solat, definisi zakat yang kita tengok kitab fiqh, definisi perubatan sebagainya, dibagi sebagai definisi bir rasmi. Bir rasmi dia apa dia? Dekat-dekat saja. Menceritakan berkaitan dengan sifat-sifat saja. Kalau kemudian definisi yang berkaitan dengan bahasa, selalunya kita apa? Kita menggunakan definisi bergunakan apa? Lafaz. Memberi kata-kata seerti yang lebih jelas. Itu saja. Okey, settle.
nampak lagi sering. Ha? Mutarib munakis kita nampak lagi tak? Dia kena tangguh dulu mutarib munakis ni. Tangguh dulu. Sebab dia perbahasan mutarib munakis ni itulah haisu mujidah mu'arif mujidah mu'arraf, haisu udiman mu'arif udiman mu'arraf tu dia tak boleh terang lagi nanti. Nah, nampak dulu. Okay, kita baca nas dulu. Kita tengok nas sekali lagi. Allah Akbar. Tengah-tengah hari ni panasnya. Kita tengok muka surat 40 muka surat 40 pula. Muka surat 13. Okay, dia kata mu'arrifun ala salasatin qusim. Jumpa tak? Mu'arrifun ala salasatin qusim. Definisi itu terbahagi kepada 3. Haddun wa rasmun wa lafziyun ulim. Ada berapa? Haddun, rasmun dengan lafziyun. Okey, 41 dia kata fal haddu bil jinsi wal faslin wa qa'a wa rasmu bil jinsi wa khasatin ma'a. Kalau dia kata definisi dengan had, definisi dengan apa? Jinsun dengan faslun. Kan kita terangkan tadi kan? Jinsun tambah faslun. Mudah faham. Warasmu, definisi dengan rasmu pula adalah menggunakan apa? Jinsun dengan khasah. Insan yang apa? Haiwan apa? Haiwan yang menuliskan. Haiwan yang menulis, haiwan yang berjalan ataupun yang sebagainya. Berjalan am. Okey, boleh ya? Settle. Lepas tu kemudian ke-42 dia kata wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a. Ni had naqis. Dia kata kalaulah definisi itu definisi yang naqis, definisi yang kurang, kita kata apa? Bifaslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin wa qa'a. Dia kata kalau lah had itu ada terbagi pada 2, kita terang dululah. Okay, had ni terbagi pada 2. Pertama dipanggil sebagai had apa? Tam. Satu lagi had naqis. Apa maksud tam? Tam sempurna. Naqis maksudnya apa? Tidak sempurna. Okey, had tam, macam mana had tam ni? Had tam dia kata jinsun qarib. Jinsun qarib tambah apa? Tambah faslun. Contoh apa tadi? Kita bagi contoh apa? Ini apa? Haiwan natiq, kan? Haiwan natiq itu contoh dia. Manusia yang haiwan yang berakal. Kemudian naqis macam mana? Yang kita hanya menyebutkan fasal saja. Dia sebutkan saja apa? Fasal saja. Fasal apa dia? Berakal saja. Kita sebut apa? Apakah manusia berakal? Kita sebut berakal saja. Maka kita panggil sebagai itu pada had naqis. Ataupun kita sebut jinsun ba'id tambah apa? Faslun. Jinsun ba'id ni apa? Kita ambil yang jauh tu, jinsun atas makhluk Allah. Ni cuba kita berkata makhluk Allah ni. Makhluk Allah yang berakal. Kita sebut apa? Yang berakal. Itu dipanggil sebagai jinsun ataupun jinsun apa? Jinsun ba'id, kan? Jadi kita kata apa? Jinsun ba'id campur fasal, kita namakan sebagai apa tadi? Had naqis. Boleh settle? Okey. Kalau rasam pula, rasmun sama. Sama. Kita kata kalau rasmun jinsun qarib. Ni tadi kan? Haiwan campur dengan khasah. Khasah apa tadi? Katib kan yang menulis. Boleh tak? Itu rasmun, dia panggil rasmun tam. Dia cerabu. Banyak sangat. Okey. Ar-rasmu terbagi kepada apa tadi? Tam dengan naqis. Kalau tam sama yang tadi. Tam macam mana? Haiwan. Kemudian ambil apa? Ambil khasah.
jinsun jinsun qarib tambah khassah. Macam mana? Hayawan katib. Apa haiwan yang menulis. Okey, ni definisi rasmun tam. Kalau rasmun naqis kita pakai jinsun ba'id tambah fasal, ataupun kita fasal pula. Apa dia? Khassah. Ataupun jinsun jinsun pula. Ataupun khassah saja. Khassah saja apa kita sebut apa? Tadi apa? Menulis. Kalau orang tanya apakah manusia, cara rasam yang naqis, yang menulis. Naqis lah. Ataupun kita gunakan jinsun yang baik seperti apa? Makhluk Allah tadi, makhluk Allah yang menulis. Dia panggil sebagai apa? Had rasam. Dia panggil sebagai ta'rif rasam yang naqis. Setelah, dan kemudian lafzi yang saya sebut tadi lah. Setelah kemudian masuk yang seterusnya, yang 43. Okey, 43 dia kata wa naqisur rasmi bi khassatin faqat aw ma'a jinsin ab'adin qadir tabaq. Okey, dia kata adapun rasam yang naqis itu adalah dengan menyebut khassah saja. Kan, khassah saja yang kita sebut tadi, iaitu menulis, au ma'a jinsin ab'adin qadir tabaq, ataupun kita menyebutkan apa? Jinsin ba'id, makhluk Allah, boleh, yang menulis. Kan, itu dia panggil sebagai rasam naqis. Okey, boleh. 44, wama bilafzin ladaihim syuhira tabdilu lafzin biradifin ashhara. Apa yang menggunakan lafaz di sisi mereka itu dengan apa? Lafaz, kadang-kadang kita menggunakan lafaz yang lebih terang kan, untuk menerangkan lafaz yang rumit. Itu dia panggil apa? Dipanggil sebagai mendefinisikan apa? Lafaz menggunakan lafaz yang lain. Lafzi. Boleh ya? Okey. Kemudian 47, wala musawiyan wala tajawuza, ataupun wala tujuwiza, sebenarnya dalam saya baca wala tujuwiza bila qarinatin bima tuhurriza. Mestilah muarif tu, ataupun kita kata apa, yang definisi yang digunakan tu tak boleh apa? Tak boleh sama kerumitan dia. Sama apa? Kerumitan dia. Ataupun kita menggunakan lafaz-lafaz yang kiasan. Contoh macam mana? Boleh definisikan kepada saya ada apa itu air. Kita kata H2O. Macam mana kalau kita sebut H2O, apa kata? Orang kampung, H2O. H2O ke 7up? Jadi kenapa tak? H2O mesti kita bagi benda yang terang lah. Dia? Okay, kemudian yang 47, wala bima yudra bimahdudin wala mushtarakin minal qarinati khala. Dia kata wala bima yudra bimahdudin wala mushtarakin minal qarinati khala. Oh ya, kita tertinggal 45 tadi. Kan? 45 tu dia. 45, wa syartu kullin an yura muttaridan mun'akisan wa zahiran la ab'ada. Kan, maksud syarat yang ni iaitu definisi mesti apa? Mesti jadi muttarid dengan mun'akis. Yang ni kita kata apa? Terang nanti. Kan? Okey. Kemudian kita lompat balik mana tadi? 48, wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkama fil hududi. Yang ni pendapat Syekh, iaitu kita kata dimasukkan dalam tu berkaitan dengan ahkam. Ahkam tu apa dia? Bawa masuk ahkam. Bawa masuk ahkam. Ahkam ada benda nisbah, dia panggil nisbah. Ada benda tasdik dalam tu. Dia jangan fikir ni pendapat Syekh, tapi dia tak rajih pun. Yang rajih 3 ni. Pendapat Syekh Fatih, bukan As-Samazim je aku pula kan. Dan ini yang rajih yang disebut oleh Imam Bajuri. Okey. Wala yajuzu fil hududi zikru aw wa jaizun fi rasmi fadri ma ra'au. Maka tidak boleh sebut dalam definisi itu perkataan atau.
yang membawa makna syak. Settle. Babul qadaya wa ahkamiha. Bab menceritakan berkenaan qadaya. Cukup habis. Baru masuk berkenaan dengan bab seterusnya iaitu tasdid. Kita banyak lompat ni. Pertama, saya khulasahkan sebagai anak penutup ni. Tengah khulasahkan. Kita kata hari ni kita dah ambil berkenaan dengan Mabadi' 10, kan? Mabadi' Asyarah berkaitan ilmu mantik. Dan kemudian kita kata ilmu mantik ni terbahagi kepada dua bahagian. Pertama apa? Tasawur. Yang kedua, tasdik. Dan kemudian kita kata kita ambil satu bahagian yang pertama yang bergelar tasawur ni jadi, kan? Dan kita kata matlamat bagi tasawur ni adalah bagaimana membuat definisi, kan? Dan kemudian kita masuk satu level ke satu level. Yang pertama kita kata apa dia? Kita bincangkan berkenaan dengan tadamun, kan? Tawatuk pula apa? Allah masalah saya umat. Mutabaqah, kan? Kita akan sebut kan mutabaqah dengan tadamun dengan iltizam, kan? Kita sebut tadi, kan? Yang kita katakan bahawa apabila kita nak buat satu-satu definisi, mesti kita apa? Melalui step-step dia. Step-step dia yang pertama adalah apa? Adalah lafaz-lafaz yang kita jadikan sebagai sumber maklumat dalam otak kita ni. Kita apa? Mesti gambarkan makna dia tu berdasarkan apa? 3 step ni tadi. 3 perkara. Pertama, kalaulah lafaz itu membawa 100% makna, kita panggil sebagai apa? Mutabaqah. Kalaulah lafaz itu membawa maksud apa? Separuh ataupun satu juzuk daripada makna dia tu, kita panggil tadamun. Kalaulah benda yang berkait ataupun kita kata lafaz yang dibawa tu dia tak ada kaitan pun dengan makna, kita panggil sebagai apa? Iltizam. Tapi dia ada kaitan, maksudnya ada benda yang lazim, kan? Dia tak ada kaitan pun dengan makna tu, tapi dia melazim dengan satu benda berkaitan dengan makna tadi, kan? Rumah itu benda yang lazim daripada wujudnya rumah pada kontraktor, pembina dan sebagainya, kan? Okay. Lepas tu kita bincang berkenaan dengan apa? Kita dah masuk perbincangan berkenaan dengan apa tadi? Mabahis alfaz, kan? Lafaz-lafaz yang tu ada yang digunakan dengan ada yang tidak digunakan. Kemudian kita bahagikan kemudian lafaz yang digunakan tu kepada dua jenis, kan? Pertama mufrad, yang kedua murakkab. Masuk murakkab tu macam contoh mufrad macam Ali, kan? Contoh murakkab macam apa tadi kita bagi? Buku Ali, kan? Tu murakkab naqis, kan? Kalau murakkab tam kita sebut apa tadi? Buku apa? Ali yang cantik ataupun buku yang Ali yang cantik tu lah, kan? Okay. Jadi kita kata kita masukkan lagi, kita terang cari lebih detail. Kita katakan bahawa ada dalam pembahagian lafaz-lafaz tu yang berbentuk apa? Kulli, ada yang juz'i. Apa maksud kulli? Universal. Yang universal, maksudnya lafaz dia tu mencakup individu-individu yang lain, kan? Kemudian apa maksud juz'i? Lafaz dia tu partikular saja. Oh, Inggeris ingat. Kan maksudnya tidak mencakup apa makna individu-individu yang lain, kan? Kalau contoh manusia, kulli ke juz'i? Kulli. Kalau Ali, kulli ke juz'i? Juz'i. Sebab apa? Kita sebut Ali dia tak pekat lain dah, kan? Okey, boleh. Lepas tu sebenarnya perkataan kulli tu kita masuk membincangkan pula lepas tu berkenaan dengan kulli tu ada yang kulli zati dengan kulli aradi, kan? Kulli zati maksudnya perkataan kulli tu berbalik kepada zat. Kalau kulli aradi dia berbalik kepada sifat luaran, kan? Sifat luaran. Kemudian kita kata kalau kulli zati terbahagi bertiga, kan? Jinsun, no' dengan fasal. Okey, kalau aradi am dengan khas. Okey, apa maksud jinsun? Kata kulli yang menggabungkan dua benda apa yang berbeza, kan? Hakikatnya. Okey. Sebab tu yang kalau no kata kulli yang menggabungkan perkara yang hakikatnya sama. Okey, settle. Lagi? Faslun. Faslun dia kata pemisah lah, yang membezakan antara hakikat-hakikat yang berbeza tadi, kan? Okey, lagi sebenarnya masuk am
Arad am apa dia ni? Sifat yang kita kata apa? Yang tidak mengkhususkan pada sesuatu perkara tadi. Kalau macam manusia kan, am dia apa dia? Berjalan kan? Benda lain berjalan. Kalau khas dia menulis, mengajar, kan? Mendengar, belajar, kan? Jadi faham Itu daripada yang berkaitan dengan kuli tadi. Okey. Kenapa kita sebut perlu ada perkataan kuli-kuli ni? Benda-benda kuli-kuli benda ni. Sebab apa? Penggunaan dia nanti dalam apa? Membuat apa? Definisi. Kita akan gunakan definisi style Aristotle punya. Kemudian dia kata dalam seterusnya kita kata jinsun kan? Jinsun ada berapa jenis? Tiga kan? Ba'id, mutawassit dengan qarib kan? Settle tu. Kemudian kita masuk berkenaan dengan tadi kan kita nak buat subset. Saya tak jumpa lagi buat subset kan? Itu bincang pasal apa tu? Nisbatu alfaz wal ma'ani. Kan perkataan kuli-kuli tadi ni manusia dengan haiwan kan? Manusia dengan haiwan. Apakah perkaitan antara kalam-kalam universal ni? Ada yang kita kata perkataan tu dia berbentuk apa? Tabayun. Tabayun apa? Berlawanan. Manusia dengan haiwan sama ke tak? Tak sama. Kan manusia dengan binatang apa sama ke tak sama? Dia berlawanan. Kalau manusia dengan insan, lafaz apa? Sinonim kan? Lafaz dua-dua tu lafaz kuli tapi apa? Lafaz mutaradif itu sinonim, seerti. Boleh? Kemudian lafaz kuli seterusnya ishtirak. Ishtirak apa ishtirak? Maksudnya lafaz satu tapi apa? Makna dia banyak. Macam mana tu? Macam contoh perkataan ainun kan? Mata, boleh mata hati, mata air, mata yang melihat, mata kekasih contoh segalanya kan? Amboi berat kan? Okey, settle. Itu dia bagi sebab ishtirak. Lagi lepas tu lagi tawatuk. Tawatuk dengan tasyakuk kan? Okey, kalau macam tawatuk tu macam mana? Kata kuli yang mana kita kata dia punya individu yang duduk kat bawah dia tu tak boleh nak dibandingkan. Kan? Tak boleh nak maksudnya dia tak ada mana lebih kurang dia tak ada. Kan kita macam kita sebagai manusia, kan manusia kuli dan bawah tu kita kan. Adakah kita kata ada orang tu lebih manusia daripada seorang lain yang lain? Tak, semua sama. Kan dia dipanggil apa? Tawatuk. Kalau tasyakuk yang dia ada apa? Level berbeza kan. Kalau kita kata bawah cahaya. Bawah cahaya tu apa? Cahaya laser, cahaya matahari, cahaya bulan. Kita boleh kata apa? Cahaya laser lebih kuat daripada cahaya matahari. Contoh, cahaya matahari lebih kuat daripada cahaya bulan. Tu dia ada perbezaan apa? Pada setiap individu yang duduk di bawah apa? Di bawah kata kulli tadi. Okey, boleh? Kemudian kita bincang berkenaan dengan ayat-ayat kan? Ayat nyata kan? Ayat-ayat ada berapa jenis? Dua jenis. Pertama ayat apa? Perintah dengan ayat penyata. Yang dalam ilmu mantik kita bincangkan berkenaan apa? Ayat penyata saja. Ayat penyata apa maksud ayat penyata? Ayat yang kita boleh tentukan benar ataupun salah. Itu mesti masuk. Okey, situ tu dah boleh faham dah tu. Istilah dia. Okey. Kemudian kita bincang juga berkenaan dengan beza kulli dengan kullun. Boleh Kemudian kita bezakan antara juz'i dengan juz'un. Macam mana tu? Kalau kulli kan, kulli kata universal, bawah dia tu juz'i. Kan? Juz'i. Macam kita kata manusia tu kulli tak? Kulli. Bawah manusia tu macam apa? Zaid, Ali, Muhammad, itu dipanggil sebagai juz'iyun. Boleh faham? Juz'iyun daripada kulli tadi. Nampak? Okey, kalau kita sebut macam apa tadi? Kaita kan? Kita sebut kaita. Kaita itu kita ibaratkan kereta tu seperti apa? Ada spare part dia kan? Ada tayar, ada steering, ada lampu, ada apa? Kita panggil sebagai kereta satu badan tu dipanggil sebagai kullun. Part dia tu, kereta, tayar dan juga steering tu kita panggil sebagai juz'un. Part dia. Boleh faham Nampak Okey, yang tu je. Kemudian kita dah masuk berkaitan dengan apa? Takrif. Macam mana yang kita mengaji ke semua tu? Dia ada kaitan pada takrif ni.
Terutamanya kita menggunakan takrif style Aristotle. Aristotle tu dia bahagikan takrif tu kepada 3 jenis. Pertama, takrif yang dipanggil sebagai yang pertama daripada takrif bil haddi. Bil haddi maksudnya kita menggunakan apa? Menggunakan jinsun. Jinsun apa yang qarib dengan apa? Faslun. Itu basic lah, basic kan. Okey. Kemudian rasam, macam mana yang rasam? Kita menggunakan jinsun qarib dengan khassa. Okey. Kemudian lafzi pada kita menggunakan lafaz yang lebih terang, lebih jelas makna dia. Kan? Boleh kan? Dapat faham, settle. Boleh kita masuk syarat dia. Syarat mesti mutarik menakis, tak mau ada majas, lepas tu tak ada kata atau syak. Kan? Atau yang bermakna maksud syak. Settle. Dah boleh nampak istilah-istilah tu? Boleh faham tu istilah dulu? Kan? Nanti kita buat lukis balik subset. Ada lukis balik subset ni? Tak boleh. Lupa subset. Buat Nazim ajar lah bukan ni. Subset ni. Nampak tak? Boleh? Yang penting kena faham istilah tu dulu. Basic punya kita faham ni, antum sekarang ni dah sebenarnya dah faham dah beberapa terminologi, term-terma yang digunakan dalam mantik, terutamanya apa? Berkaitan dengan tasawur, dan kemudian dah faham dah perbahasan basic, dia perbahasan-perbahasan besar, perbahasan-perbahasan besar dalam apa? Dalam perbincangan tasawur ni. Kita dah bagi dah overthrow semua. 5 minit lagi kita sebut. Saya dah alim lah Hassan. Asali saya pun rasa pening, panas kepala. nak buat tarikh tu kita pening tadi, punya saya pening. Tapi nanti sampai satu masa untuk level tinggi tu, nanti bila kita masuk dalam level tinggi, kenapa Aristotle ni dia buat takrif tu mesti berdasarkan classification yang 5 yang kita sebut tadi. 5 kuliah khamsah ni. Kenapa dia tak guna kuliah sitah sadisah? Tak boleh. Sebab apa? Bagi Aristotle nanti kita akan, dia ada prinsipal yang dipanggil sebagai makulat asyarah. 10 makulat, 10 dipanggil sebagai pembahagian, klasifikasi. Dia punya idea dia tu. Dan tu kita masuk dalam level tinggi lah. Kita masuk dalam satu bab khusus yang menceritakan berkenaan dengan makulat asyarah tu. Zaidun azraqu tawilun biyadihi ghusnun fatawa tu. Kita masuk tu lah nanti. Dia masuk, kita kata kenapa dia fikir macam ni? Kenapa dia buat macam ni? Bid'ah ke? Haram ke? Contohlah. Ada Quran sunnah ke? Itu kita masuk dalam bab yang nanti, level nanti. Apa yang saya syarahkan tu saya dah rumuskan daripada kitab ni dah. Saya dah nanti baca pun boleh faham sikit dah. Kitab Idah Mubham. Dia dah rumus dah sikit. Tapi kalau siapa yang boleh baca, yang paling bagus ketika saya tengok buku yang namanya Dhawabit Maslahah. Dhawabit Maslahah. Yang tu yang Syekh Buti. Dhawabit Ma'rifah. Syekh Abdul Rahman Hasan Haban Nakab. Akan saya boleh baca lah. Apa tu Ustaz Ibrahim? Dhawabit Ma'rifah. Dhawabit Ma'rifah itu buku terbaik lah yang dibaca berkenaan dengan mantik ni. Siapa nak beli, saya jual 200 dah. Cuma tu. Tak ada lah. Boleh beli kat mana? Narak adalah. Kat kami Darussalam dah. Salam dah. Tu baguslah, bagus. Dhawabit Ma'rifah tu sangat-sangat bagus. Kalau nak baca yang Melayu punya, cuma yang ni dia Indonesia. Logika berfikir tepat ni. Yang ni cuma dia tak berapa nak bahasa dia tak sesuai dengan istilah-istilah turah nama ni. Sebab kita ni kalau antum dah ingat istilah-istilah tu, nanti bila dah baca kitab-kitab turah, dia akan takkan lari lah. Dia boleh sebut apa ini adalah haddun, hadza ta'rif bil had. Ada tahu ta'rif bil had. Jinsun, dia kata takkan lari lah. Kan? Kalau macam ni dia tak ni sangat. Tapi dia membantu untuk baca kitab-kitab orang putih. Macam kita nak baca Immanuel Kant ke apa, ini buku ni bantulah. Buku ni boleh ambil betul setiap lah. Saya bagi free. Saya bagi betul setiap. Kan? Boleh baca menarik lah lepas ni insyaAllah. Kalau untuk level tinggi ni, yang ni bagus juga terjemahan dia ni. Tapi terjemahan dia tak syarah pun. Ini Isa Budi. Isa Budi bukan nama orang.
Isagoji ni maksudnya kuliah khamsah. Isagoji isagok. Isagok itu kuliah khamsah. Isagoji. Bukan nama orang, nama Nabi Isa ke bukan? Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa dinamakan Guji? Dah jangan. Guji tak ada kaitan pun. Nabi Isa yang Guji lah. Okay, jadi bila insyaAllah yang penting hari ini kita akan dah biasakan diri dengan istilah tadi. Lepas tu kita dah ambil satu kadar yang ana rasa dah okey, dia panggil sebagai ru'us al-masail. Ru'us masail tu pada tadi basic perbincangan. Dalam apa? Dalam ilmu mantiq. Berkenaan dengan satu bahagian saja, iaitu apa? Bahagian apa? Tasawuf. Nanti kita masuk dalam bahagian tasdiq pula. Nanti kita akan kenal pula berkenaan dengan qadaya. Itu satu jenis-jenis qadaya ni, iaitu ayat-ayat penyataan. Dan kemudian kita akan tahu macam mana pula pendalilan. Kita nak bagi pembuktian yang direct melalui kaedah tanaqud dengan kaedah akas. Kemudian pendalilan yang tidak direct melalui kaedah qiyas yang dipanggil sebagai deduction. Dan kaedah dipanggil sebagai istiqra', iaitu dipanggil sebagai induction lah. Lepas tu habis lah, settle lah perjuangan kita pada 2 hari ni. Kan ada kan? Perjuangan ni. Okey, ada soalan sebelum tu? Nah, mutadak mukhabar. Mutadak khabar nahu kan ni. Mutawatir dengan tak masuk. Tak faham. Tak masuk tadi. Cuba masuk. Masuk lambat. Okey, mutabaqah tu maksudnya lafaz yang digunakan tu maksudnya memberi makna apa? Hakiki. Dia bersamaan dengan 100% makna Keseluruhan. yang diketahui. Keseluruhan. Mutlak. Mutlak maksudnya lebih kurang umum mutlak ni. Tak, ini maksudnya dia bertepatan. Mutabaqah tu bertepatan dengan apa? Makna kalimat tu keseluruhan dia. Spesifik. Macam tadi kan kita kata tadi rumah kan, kita sebut rumah. Kalau kita kata mutabaqah ni, bila saya sebut kat Nazrin kan, perkataan rumah. Nazrin, nampak dah rumah aku? Nampak kan? Tu Nazrin kata, saya nampak rumah. Bila Nazrin kata saya nampak rumah tu, lafaz yang digunakan menunjukkan perkataan rumah tu merangkumi ke semua rumah tu kan. Iaitu semualah. Dinding apa semua, tingkap, atap, bawah. Nampak tak? Tak faham? Boleh faham? Okey, itu mutabaqah. Kalau tadamun tu adalah apa? Adalah lafaz yang digunakan tu membawa makna satu juzuk saja. Merujuk kepada satu juzuk makna saja. Lafaz yang digunakan tu menunjukkan apa? Satu juzuk makna saja. Contoh kan, katakan Nazrin. Nazrin tidur ke mana? Kata Nazrin tidur. Nazrin jawab kat rumah. Adakah maksudnya Nazrin menggunakan kesemua ruang dalam rumah tu untuk tidur? Bilik kan? Rasa bilik dia kan? Jadi kita kata dalalah ataupun petunjuk menggunakan perkataan rumah tadi yang melalui yang saya sebutkan Nazrin tadi, itu dipanggil dalalah tadamun. Hanya kena pada satu juzuk makna saja. Diguna rumah. Diguna rumah. Kami bawa makna tadamun, satu juzuk daripada rumah tadi. Kalau iltizam jadi iltizam, dia tak ada kaitan dengan makna tu pun. Makna rumah tu tadi. Tapi membawa kepada apa? Subjek yang lain. Perkara yang lain tapi apa? Ada kaitan dengan rumah. Ada kaitan yang dengan rumah, maksudnya pada sudut kita tak boleh apa? Pisahkan kaitan tersebut. Kan? Nampak Macam apa? Pembina rumah tu, kontraktor rumah dengan rumah. Kan? Kita sebut kata rumah, kita terbayang kontraktor. Kan? Ada kaitan kata kontraktor dengan rumah? Ada kaitan. Tapi adakah rumah itu membawa makna kontraktor? Tak. Rumah, perkataan rumah dia tidak membawa makna kontraktor. Cuma apa? Cuma rumah tu, dengan kita sebut rumah, dia relatekan dengan something yang apa? Something yang lain. Tapi ada kaitan. Dia letih sikit kan, kita lukis tu kan. Apa kaitan apa?
Dia dapat kan? Ada apa soalan sebelum ni? Izzat? Rangka balik yang tu takrif jeans dengan now. Takrif jeans dengan Now. no. Okey, takrif jeans maksudnya definisi jeans. Jeans adalah kata kuli kan, kata kuli. Maksud kata kuli tu adalah apa? Ada dia punya apa? Bawah dia. Juz'i dia kan. Ada dia punya individu dia. Kuli faham tak kuli kan? Dia nampak kata kuli yang mengumpulkan antara apa? Antara perkara yang mempunyai hakikat yang berbeza. Kan tadi kita kata contohnya perkataan haiwan kan? Contohnya perkataan apa? Haiwan. Perkataan haiwan tu kita panggil sebagai apa? Jinsun kan? Jinsun kan? Kita panggil apa? Perkataan apa? Haiwan tu sebagai jinsun. Kenapa kita panggil jinsun? Karena di bawah kategori apa? Haiwan tu ada apa? Manusia dengan kera, dengan anjing, dengan musang. Nampak tak? Musang dengan manusia tu sama tak? Hakikat dia lain. Manusia, musang, kera. Kan nampak tak? Jadi yang mengumpulkan apa? Yang mengumpulkan hakikat yang berbeza ni dipanggil sebagai apa? Jinsun. Faham tak? Okey. Kalau nau'un pula, nau'un ni yang mengumpulkan jenis yang sama. Benda-benda perkara yang sama. Kata kuli yang mengumpulkan apa? Perkara yang sama. Contohnya perkataan manusia, kata kuli tak? Kata kuli kan? Boleh? Kata apa? Manusia tu kata kuli. Di bawah perkataan manusia tu ada siapa? Nama-nama orang lah. Kan? Kita ni. Nazrin, Ali, Sabiran, Koror, Makin, sebagainya. Nama-nama orang ni. Kita kata kesemua hakikat dia sama tak? Semua sama kan? Semua adalah apa? Manusia. Kan? Jadi kita kata itu adalah nau'. Perkataan manusia itu adalah apa? Nau'. Sebab apa? Dia mengumpulkan benda individu-individu tu yang mana sama pada hakikat dia. Faham tak? Boleh. Perkara yang sama, hakikat yang sama juga. Now ni perkara yang menggabungkan perkara yang sama. Sama-sama yang mempunyai hakikat, perkara yang mempunyai hakikat sama. Spesies sama lah, spesies. Bahasa Melayu punya spesies. Now tu spesies. Kalau ni jenis tu? Jenis. Ha? Family. Keluarga bukan sama family. Lagi? Apa lagi? Ada lagi? Rasa boleh praktik tak? Dia nak sampai praktik belum lagi sebenarnya. Level kita ni cuba nak faham dulu. Dia kena ada latihan sikit. Kita buat latihan lah. Buat kerja sekolah lah. Assignment. Kita ada assignment. Sekarang ni bagi faham balik-balik tu. Dia sebut kuli, ada ingat dah letak apa kuli. Juz'i dia sebut kuli. Oh, yang settle. Maksudnya kalau benda istilah-istilah ni belum jelas lagi, dia tak boleh pergi jauh lagi. Kadang-kadang kita sebut kuli pun, aku lupa masuk kuli apa tu dia. Dia tak ada bayar. Sebab kita nak terang yang lagi detail lagi. Kenapa? Cuba ulang. Ulang malam ni. Lepas tu besok tanya yang kita sebut tu. InsyaAllah. Macam tadi saya nampak tu bagus dah. Macam Abra kan. Kalau kita tanya macam ni, boleh tak macam ni? Saya pun fikir. Kita fikir. Dah betul, bagus. Communication antara apa? Dua hala. Okay. Boleh. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Pukul 5 lah. Saya minta maaf sebab memang kita terpaksa darjat sampai pukul 5. Dan kita dah habis satu bahagian berkenaan dengan ilmu mantri. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita doa sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم